Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya, menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Terima kasih kerana terus share, terus like, terus subscribe. Saya mohon maaf lewat sikit yang pertama. Yang kedua, saya tak bersiaran agak ambil masa lama jugalah, lebih kurang dalam berapa hari 5-6 hari jugalah saya tak bersiaran. Dan terima kasih juga, salam 51 tuan-tuan. Itu saya tak share tentang 51. Salam 51. Salam 51. Ada orang tulis situ salam 37k. Mat Sabu menang 70k tuan-tuan. Kita tak cerita DAP menang 100,000 k. Kan setakat 37k tu tak tukar kerajaan dah, sama aja. Salam 51. Dan malam ni kita akan menyentuh soal persoalan tentang PAS akan mula gerakan, bukan akan mula, dah mula pun gerakan untuk ambil alih Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab mereka tak nampak bagaimana Perikatan Nasional ni boleh pergi setelah peristiwa demi peristiwa berlaku, di mana ahli perikatan bersatu mula lompat menyokong kerajaan PMX. Dalam keadaan mereka tak keluar daripada kerajaan, mereka tak keluar daripada kerajaan, daripada parti, mereka tak dipecat daripada parti, mereka tak keluar daripada parti, tetapi mereka telah menyokong PMX. Dan ada satu gerakan, ada satu move yang agak menarik oleh PMX lah. Malam ni mungkin insyaAllah kita akan cerita. Tolong share, tolong like, tolong subscribe. Terima kasih tuan-tuan. Salam 51 saya ucapkan. Tuan-tuan, saya kata itu, bagaimana, apakah ada satu video saya buat ni, bagaimanakah Kemaman? Saya kata Kemaman memang bagi saya PAS akan menang. Tapi saya interested bila dia letak Menteri Besar Terengganu bertanding di Kemaman. Kenapa tiba-tiba dia letak Menteri Besar Terengganu bertanding di Kemaman? Saya kata BN, Barisan Nasional bertanding di Kemaman, dia underdog. Kalau dia kalah, itu biasa. Tak ada pun, nothing surprise, tak mengejutkan pun. Tetapi kalau sekiranya PAS yang kalah, itu adalah suatu tamparan yang sangat besar kepada PAS, Perikatan Nasional dan juga sokongan rakyat. Jadi nak tak nak, mereka terpaksa letak big guns. Mereka terpaksa letak Menteri Besar Terengganu untuk bertanding. Sebab mereka tak boleh kalah. On the ground mereka tak boleh kalah lagi. Kalau mereka bukan kalah lagi, mereka tak boleh kalah lagi lah, dan tak boleh kalah. Kalau mereka kalah, dia akan jadi satu tamparan kepada PAS, dan juga tamparan itu datang bukan setakat daripada rakyat, tetapi juga daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu. Kerana selama ini PAS mendabik dada bahawa kejayaan dan kekuatan Perikatan Nasional datang daripada ketumbukan PAS, bukan daripada Bersatu. Bersatu hanyalah malukut di tepi gantang, hanyalah satu parti yang menumpang jentera dan nama kekuatan PAS. Yang diorang ada pada waktu ini hanyalah dana. Dana tu pun akhirnya dah makin kurang, makin susut, dah tak ada. Bukan kata tak ada langsung, dah kurang lah. So dia tak nampak, jadi apa gunanya? Kan apa gunanya Bersatu lagi, dah tak ada apa nilai kat situ, kecuali dah jadi biawak hidup, nak kena pikul. PAS nak kena pikul Bersatu dengan kes pula. Kita duk kutuk, dia kata kita duk kutuk UMNO ada kes, tup Bersatu ada kes. So diorang tak boleh nak carry dah tuan-tuan. Malu tu diorang tak boleh nak carry dah. Jadi malam ni, sebab tu kalau tuan-tuan perasan baru-baru ni, geng-geng seperti Raja Petra, budak Papukari dan sebagainya mula attack saya. Dia mula attack. Kenapa dia mula attack tuan-tuan? Dia orang dah nampak betapa lemahnya gerakan dia orang, sampai saya seorang pun dia tak boleh nak lawan. Ni tak cerita jentera kerajaan, saya seorang pun dia orang tak boleh nak lawan. So malam ni saya nak cerita pendedahan saya, apa kaitan Raja Petra dengan pertubuhan antarabangsa yang dikenali sebagai Illuminati untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia kerana ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang eksionis. Dan Raja Petra telah mendapat dana untuk tujuan ini, memfitnah dan kena jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kegagalan dia tak berani datang ke Malaysia tuan-tuan. Saya buat pendedahan eksklusif malam ni.
Bagaimana jangka dekat Malaysia ni, Papugari ke, Papagomo ke, apa semua tu yang macam-macam dia tu, dia orang tak tahu. Dia orang ambil, dia orang sebarkan je. Dia orang tak tahu what's going on, termasuk apa yang berlaku dalam cerita Wahab. Is Wahab U-turn ke? Wahab, kita cerita. Dan saya ada pendedahan eksklusif juga tentang Wahab. Dan kenapa saya put so much interest tentang Wahab ni? Sebab saya kata ini bukan cerita Wahab, ini bukan cerita Agus. Ini bukan cerita Wahab, ini bukan cerita Agus, ini bukan cerita Mr. H. Ini cerita bagaimana satu, saya dah dedahkan sebelum ni, kalau tuan-tuan ikut saya kata ada satu konspirasi seks akan digunakan sekali lagi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah stage pertama. Ini adalah stage pertama, dan geng-geng antarabangsa ini yang telah menggunakan orang kita melalui wakil daripada UK itu dinamakan Raja Petra. Raja Petra, beliau telah digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan kerajaan ini melalui satu lagi skandal seks. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Lepas ni akan ada lagi. Jangan terkejut kalau saya kata. Dan saya pernah dedahkan sebelum ini. Saya kata akan ada. Okay, kita akan cerita. Tapi sebelum itu, kita to the point dulu. Alright, pertama sekali, bekas Menteri Kesihatan Chua Joming meninggal dunia. Bekas Menteri Kesihatan Chua Joming meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Dia dilaporkan dimasukkan ke hospital minggu lalu setelah serangan jantung. Kematiannya disahkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha. Chua pernah berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan dari 95 sehingga 2004. Pertama sekali, ucapkan salam takziah kepada keluarga mendiang Chua Joming. Semoga diberi ketabahan. Dan kita kata semoga segala-galanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan untuk segala urusan beliau. Okay? So kita panjatkan salam takziah, condolences kita kepada keluarga bekas Menteri Kesihatan Chua Joming yang telah pun meninggal dunia. Ni tuan-tuan, saya nak cerita lah kan. Kalau kita tak kisahlah, politik is one side. Kita politik is one side. Tetapi kalau orang dalam calamities, sebab itulah Al-Quran kata kalau sekiranya kita ditimpa calamities, kita ditimpa bencana dan sebagainya, kalau kita nak berjaya ataupun kita jadi orang yang sabar, kita kena ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali, dan kita kena panjat dengan kepada sesiapa. Walaupun kita tak suka orang tu, musuh kita dan sebagainya, tak apalah. Kan, janganlah orang tu sakit kita kata dia macam-macam, orang tu meninggal kita kutuk dia macam-macamnya. Sudahlah. Dia pun dah tak ada nak menjawab persoalan kita. Sudah. Bukan saya kata pasal Chua Joming ni, tak siapa-siapa lah. I'm talking in general. Chua Joming okey, saya tak ada isu pun dengan dia kan. Malah politik saya tak pernah bertembung dengan beliau pun. Tapi I'm talking about general. Even katalah ada orang PAS meninggal sekalipun, kita ucap salam takziah. Kita sedekahkan Fatihah kepada dia. Ujungnya kita innamal mu'minuna ikhwah. Kita ni semua adalah bersaudara. Selagi mana kita seagama, kita seakidah. Politik itu adalah satu hal. Agama, akidah kita adalah satu hal. Okey? Sebab itu kita kata salam 51. Baik, kita seterusnya rombakan kabinet, tuan-tuan. Tadi ada juga timbul lagi itu berkenaan dengan rombakan kabinet. Rombakan kabinet saya setuju sebelum 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju rombakan kabinet kerajaan baru mungkin dibuat sebelum hujung tahun ini. Perkara itu dinyatakan Anwar ketika menyantuni seorang kanak-kanak berusia 12 tahun yang menantikan Anwar bersama pengamal media setelah menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin Fasa 4 hari ini. Anwar ketika berada di hadapan pengamal media tiba-tiba bertanyakan kepada kanak-kanak apa soalan yang mau ditanya. Kanak-kanak terbabit Akmal Afif Yasir Arafat kemudian mengulangi soalan yang diutarakan pengamal media berkenaan rombakan kabinet kepada Perdana Menteri. Dia kata, Datuk Seri, bila rombakan kabinet? Nama apa? Saya Akmal Arif. Amal cadang bila? Sebelum ke selepas 2024? Dia kata sebelum. Dia jawab sebelum, saya setuju. Datuk Seri Anwar kata mungkin secara berseluruh. So adakah benda itu indikasi benar ini akan berlaku? Dia macam inilah tuan-tuan. Saya kata paling minima yang akan berlaku rombakan kabinet, of course KPDN HEP. KPDNK akan berlaku rombakan kabinet, dan ada beberapa nama dikatakan dipertimbangkan. Antara yang dikatakan dipertimbangkan daripada amanah adalah Sani Hamzan, dikatakan juga Adli, dikatakan juga adalah Dr. Mujahid. So ini adalah nama-nama yang berkemungkinan dipertimbang untuk nak dinaikkan. Now, adakah kabinet reshuffle ini akan menyentuh kementerian-kementerian yang lain? Ada yang mengatakan kementerian terutama di dalam Parti Keadilan ini yang akan ada berlaku kabinet